Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Fatihah binti Sarpin. Nombor matrik saya 13 TKA 20F2043. Jadi, hari ini saya akan membentangkan tentang mini projek kami, iaitu kami membuat projek warehouse ataupun gudang. Untuk yang pertama, saya akan membentangkan pengenalan IBS. Apa itu IBS? IBS ialah sistem binaan berindustri, dengan salah satu cara yang digunakan pakai dalam pembinaan sesebuah bangunan, di mana ia melibatkan proses pencantuman pelbagai komponen yang dihasilkan oleh kilang. Ia juga adalah teknologi yang menggunakan pelbagai komponen yang dihasilkan di kilang mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan kemudian dicantumkan di tapak pembinaan untuk membina satu rumah. Untuk yang kedua ialah pengenalan projek. Kami membina projek sebuah gudang iaitu warehouse yang berkonsepkan sistem IBS dan moden serta memudahkan untuk membawa daripada kilang ke tapak binaan. Gudang ini juga dibina bercirikan binaan mesra alam yang mengurangkan kesan negatif dalam reka bentuk dan pembinaan. Reka bentuk ini juga dapat menjimatkan masa dan persekitaran kerja yang lebih efektif. Yang ketiga ialah objektif projek. Ia dapat meningkatkan kreativiti dalam reka bentuk model kecil serta belajar mengenai pembinaan dari segi kos, bahan dan tenaga kerja. Projek ini dapat menentukan bahagian komponen yang boleh dilaksanakan dalam bentuk IBS serta mengenal pasti bahagian yang perlu diberi penekanan dalam bentuk IBS. Selain itu, ia dapat memudahkan kerja dalam pembinaan IBS di Malaysia dengan menggunakan format skop kerja replika kecil. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiah Syazila binti Cik Mak Yusof. Nombor pendaftaran 13 DKA 20F2045. Jenis IBS. Yang pertama, precast concrete. Yang kedua, block work system. Yang ketiga, innovative system. Yang keempat, reusable formwork. Yang kelima, steel framing. Dan yang last sekali, timber framing. Konsep projek. Yang pertama, projek kami berkonsepkan sebagai tempat penyimpanan barang-barang civil engineering, contohnya seperti peralatan dan mesin. Peralatan tu contohnya macam cangkul, skop, baldi dan sebagainya lah. Dan mesin-mesin tu mesin-mesin civil engineering lah. Contohnya macam mesin bancuh simen, mesin bancuh konkrit, dan banyak lagi lah semua jenis mesin yang berkaitan dengan civil engineering. Jika projek dijalankan, peralatan barang tersebut akan dibawa keluar daripada warehouse tersebut ke tapak pembinaan. Sesudah habis projek di tapak binaan dan peralatan tersebut selesai digunakan, barang tersebut akan dikembalikan ke dalam warehouse semula lah untuk disimpan. Selain itu juga, warehouse ni boleh dijadikan sebagai tempat penyewaan, penyimpanan barang. Maksudnya kalau ada company luar nak tumpang letak dia punya barang, kira dibenarkan lah. Okey, itu saja. Ni plan lantai warehouse. Dalam warehouse tu kita ada 2 store. Sebelah kiri store peralatan dan sebelah kanan store penyimpanan mesin. Lepas tu kita ada rak, 3 buah rak. Luar warehouse kita ada tempat parking
sebelah kiri dan kanan. Lepas tu ada pondok guard. Lepas tu ada tandas. Baik, untuk seterusnya ialah skop kerja. Skop kerja pula, kami membuat pelan lantai bangunan iaitu perimeter bagi gudang ini ialah selepas itu barulah kami membina projek tersebut. Seterusnya, kami membina gudang ini mengkonsepkan bangunan merah dan moden. Projek ini dibina mencirikan binaan kemudahan menyimpan barangan. Yang seterusnya pula, bahan-bahan yang digunakan dalam projek kami ialah cardboard paper, cardboard plastik, kotak, gan uhu, kereta mainan, pokok kecil, mainan dan lidi. Seterusnya, kami memfokuskan dan mementingkan pembangunan lestari ini kerana ia dapat meningkatkan keselesaan di alam bangunan itu seperti kualiti barang, keselamatan barang dan bunyi di persekitaran. Yang terakhir, kami menggunakan konsep mudah dan selesa kerana ia merupakan binaan yang sesuai untuk membuat sebuah gudang. Bukan itu sahaja, elemen warna, gudang dan bumbung juga memainkan peranan penting dalam sesebuah binaan. Akhir sekali, kami mengira IBS score untuk projek kami dan membentangkannya. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Elemen sustainable yang pertama ialah tingkap dan pintu. Tingkap yang banyak untuk menghilangkan haba dan memberi kesan yang lebih sejuk di bahagian bawah perolakan serta dapat mengurangkan penggunaan dan pencahayaan yang bersumberkan tenaga elektrik. Lampu elektrik tidak perlu dipasang kerana cahaya matahari yang memancar masuk ke dalam gudang untuk memenuhi ruang gudang itu. Seterusnya ialah penggunaan warna cat. Dinding gudang kami berwarna merah. Ini kerana warna merah dapat memantulkan haba lebih tinggi berbanding warna gelap. Secara tidak langsung, warna bangunan juga dapat mempengaruhi kadar kepanasan dalam bangunan. Seterusnya, nombor 3 ialah bahan-bahan. Kami menggunakan cardboard paper, cardboard plastik, kotak sebagai bumbung, gam uhu untuk melekatkan projek kami, kereta mainan untuk menambah bahan-bahan di projek kami, kertas sebagai lain jalan, pokok kecil dan lidi. Seterusnya, bumbung. Bumbung pula, bumbung gudang kami yang tinggi dapat mengurangkan beban angin iaitu ia bergerak di sepanjang bumbung yang landai. Angin tidak mengalami rintangan yang bermaksud ia tidak merosakkan bumbung. Paksa tu kena buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Mazini dan saya Kuskeri gambar metrik 13 DKA 20F2033. Hari ini saya akan menerangkan tentang construction area. Keluasan warehouse adalah 3.5 kali 2.5 sama dengan 8.75. Keluasan stor peralatan pula adalah 0.6 kali 0.8 sama dengan 0.48. Keluasan stor mesin adalah 0.6 kali 0.8 sama dengan 0.48. Ground floor pula adalah 9.71. Roof area 9.71 meter. Total semua sekali adalah 29.13 meter. Wall length pula internal 0.8 campur 0.6 campur 1.8 campur 0.6 campur 0.8 campur 2.9 campur 25 campur 29 sama dengan 12.9 meter. External pula 2.5 campur 3.5 campur 2.5 campur 3.5 sama dengan 12 meter. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Hakimi bin Hasan, nama metrik 13 BTA 20L2041. Sebenarnya saya akan menceritakan tentang gambar model projek. Gambar pertama ialah pandangan dari sisi hadapan mini projek. Pada gambar pertama kita dapat lihat pada sisi hadapan terdapat pagar, pondok pengawal, beberapa buah kereta dan pintu hadapan gudang. Seterusnya adalah pandangan dari sisi tepi mini projek. Gambar berikut menunjukkan sisi tepi gudang tersebut. Di situ kita dapat lihat ada beberapa buah kereta di tempat letak kereta, dan di situ juga terdapat beberapa lubang udara. Okey, gambar seterusnya ialah gambar pandangan dari sisi atas mini projek. Di sini kita akan dapat lihat keseluruhan gudang daripada pandangan atas. Kita dapat lihat di sisi kanan dan kiri gudang terdapat beberapa buah kereta di tempat letak kereta, dan di sebelahan daripada tapak gudang terdapat jalan raya. Kesimpulannya, projek yang kami bina ini adalah untuk syarikat yang dibuat sebagai penyimpanan dan penerimaan barang jentera berat, mesin dan peralatan untuk digunakan di tapak binaan. Selain itu, gudang ini ataupun warehouse ini juga direka sebagai gudang yang memudahkan semua pekerja untuk mengeluarkan barang dan memasukkan barang. Dalam usaha mewujudkan suasana tempat kerja yang selesa dan sihat, pembinaan ini kita perlu memasukkan elemen keselesaan dan kemudahan di dalam gudang tersebut. Ini kerana banyak jentera, mesin dan peralatan boleh dimasukkan di dalam gudang tersebut, dan juga boleh dijadikan sebagai tempat untuk penerimaan barang-barang. Sekian daripada saya, terima kasih.